الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan, yakni bagi kehidupan dunia sehingga akhirat, ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita memahami petunjuk Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pengajaran kepada umatnya sehingga hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Surah Luqman. Yang bermaksud, dan jika engkau tanya mereka, yakni orang-orang kafir, khususnya musyrikin, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah wahai Muhammad, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak tahu apakah makna dan tujuan kalimah Allah itu. Ayat yang sangat bermakna ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulakan dakwahnya di Makkahul Mukarramah dan berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Apabila mengajak seluruh manusia kepada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Rabbun Allah, Tuhan kita yang sebenar, yang disembah dan menguruskan kehidupan kita ialah Allah. Tiba-tiba orang-orang musyrikin juga menyebut Allah, dan mereka memuliakan perkataan Allah itu lebih daripada yang lain, dalam keadaan mereka tidak tahu makna dan maksudnya. Dalam peristiwa yang terkenal, apabila mereka mengadakan surat perjanjian di kalangan pemimpin-pemimpin mereka untuk memulau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut-pengikutnya dan keluarganya yang mendampingi di Makkah Al-Mukarramah. Surat perjanjian itu dimulakan dengan perkataan Bismikallahumma, dengan nama Allah, wahai Tuhan kami.
setelah beberapa tahun Nabi SAW di pulau di Mekah dalam keadaan lapar bersama-sama dengan sahabat dan keluarga yang menenuinya, tiba-tiba terdapat kalangan pemimpin musyrikin yang bersimpati. Lalu mereka bersepakat masuk ke dalam Kaabah untuk mengambil surat perjanjian itu bagi dikaya. Tiba-tiba mereka dapati surat itu sudah dimakan oleh anak-anak. Kecuali satu perkataan, iaitulah Bismikallahumma. Peristiwa yang sangat menarik supaya mereka menyaksikan sendiri. Apabila Rasulullah SAW menerima perjanjian damai dengan pemimpin musyrikin yang menghalangnya dan sahabatnya masuk ke Mekah, dimeterailah satu perjanjian yang dikenali dengan perjanjian Hudaybiyah. Apabila surat perjanjian itu dituliskan Sayyidina Ali karramallahu wajhah menulisnya. Apabila Rasulullah SAW menyebut kepada Ali menulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tiba-tiba Suhail bin Amr yang mewakili pemimpin musyrikin berkata, kami tidak bersetuju dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, kerana ayat ini tidak pernah kami mendengarnya. Tulis sahaja Bismikallahumma. Lalu Nabi SAW menyuruh Sayyidina Ali menulis perkataan Bismikallahumma. Menerima apa yang diterima oleh mereka. Perkataan Allah diterima oleh mereka dengan meneruskan perjanjian Hudaybiyah yang sangat penting itu. Menunjukkan betapa kalimah Allah digunakan oleh orang-orang musyrikin yang menyembah berhala walaupun dalam keadaan tidak mengerti. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana mereka telah menerima kalimah Allah itu. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu apakah makna yang sebenar kalimah Allah itu. Begitulah juga apabila orang-orang Yahudi ahli kitab dan orang-orang Kristian yang juga ahli kitab menyebut kalimah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad kepada golongan ahli kitab Yahudi dan Kristian, marilah kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu, yaitu kita tidak boleh beribadat melainkan kepada Allah sahaja, dan kita tidak boleh melantik sesama kita menjadi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Maka sekiranya mereka berpaling tidak mahu menerimanya, katakanlah wahai Muhammad, saksikanlah kamu semua bahawa kami adalah orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang berbeza dengan kepahaman kamu. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat ini kepada orang-orang Yahudi ahli kitab di Madinah, dan membaca ayat ini kepada rombongan Kristian Najran yang datang berhujah dan berdebat dengan Nabi SAW dalam keadaan mereka mendakwa Allah adalah salah satu dari tiga unsur ketuhanan, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Maka dibaca ayat ini kepada orang-orang Kristian Najran, dan Nabi SAW juga
meminta sahabatnya yang menulis surat perutusan untuk dihantar kepada raja-raja yang menganut agama Kristian. Raja Rom, Raja Mesir, Raja Habasyah, Raja Ghassan, dan lain-lain yang menganut agama Islam. Ditulis dalam surat itu firman Allah Ta'ala, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah, wa la nusyrika bihi syai'a, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai golongan ahli kitab, marilah kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu, bahawa kita tidak boleh beribadat melainkan kepada Allah sahaja, dan kita tidak boleh melantik sesama kita Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Maka sekiranya mereka itu berpaling daripada kenyataan ini, katakanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Begitulah penjelasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajipan kita menerangkan kepada orang-orang yang bukan Islam, yang menyebut perkataan Allah, bahawa sebutan mereka tidak mencapai maksud dan tujuan perkataan Allah yang sebenar. Allah adalah kalimah dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa asing, bukan dalam bahasa Inggeris, bukan dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Tamil, bukan dalam bahasa Cina, bukan dalam bahasa Sanskrit. Allah adalah perkataan bahasa Arab yang mempunyai makna dalam bahasa Arab. Betapa besarnya perkataan Allah ini, sehingga para ulama ilmu akidah menyebut lafzul jalalah, lafaz yang sangat mulia dan agung. Perkataan Allah, satu perkataan, terkandung di dalamnya 99 nama Allah, Al-Asma'ul Husna, yang disebut dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dan nama-nama Allah yang disebut dalam hadis-hadis yang lain. Nama-nama Allah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, nama-nama Allah yang disebut di dalam kitab Taurah, Injil, dan kitab-kitab yang lain. Perkataan Allah merangkumi semua nama-nama Allah yang terpuji dan teragung. Perkataan Allah terkandung di dalamnya semua sifat-sifat Allah yang mulia, yang sempurna, yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Maka tidak ada perkataan yang sama dengan Allah dalam bahasa Arab. Perkataan Allah tidak mampu diterjemah ke dalam apa-apa bahasa di dalam dunia. Dan tidak ada perkataan bahasa lain yang boleh diterjemah kepada perkataan Allah. Sama ada perkataan Tuhan dalam bahasa Melayu, perkataan God dalam bahasa Inggeris, perkataan Khudaya dalam bahasa Parsi, perkataan Dewata Mulia Raya dalam bahasa Sanskrit. Semua perkataan ini memberi makna Tuhan, tetapi tidak mencapai makna perkataan Allah. Begitulah agungnya perkataan Allah yang maha mulia, disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggungjawab kita dan kewajipan kita, apabila orang-orang yang bukan Islam menyebut perkataan Allah, katakanlah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW, yang dia ajar oleh Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mereka mengaku Allah itu Tuhan, tetapi perlu diperbetulkan pandangan mereka, perlu diperbetulkan akidah mereka, bahawa perkataan Allah yang mereka sebut tidak mencapai makna yang sebenar di dalam bahasa Arab. Fahamlah mereka nak faham dengan fahaman yang salah, namun mereka tidak boleh menyalahfahamkan orang Islam dalam perkara ini. Kewajipan kita orang-orang Islam ialah menerangkan apa makna Allah yang sebenar. Apabila seorang padri, Adi bin Hatim At-Tai, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan memakai salib palang yang digantung dengan rantai, menandakan dia kuat berpegang dengan agama Islam.
kuat berpegang dengan agama Kristian. Lalu Rasulullah SAW membaca pada Adi bin Hatim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi ahli kitab menjadikan padri-padri, pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Lalu Adi bin Hatim menjawab dalam keadaan dia belum lagi menganut agama Kristian, agama Islam, masih kuat berpegang dengan agama Kristian. Wahai Muhammad, kami orang-orang Kristian tidaklah bersembahyang menyembah padri-padri kami dan pendeta-pendeta kami. Kami juga menyembah Allah, macam kamu juga. Jawab Nabi SAW, wahai Adi bin Hatim, kamu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengikut pandangan padri-padri kamu, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, memakai hukum dan syariat yang direka oleh manusia, meninggal hukum-hukum Allah. Itulah makna kamu melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Wahai Adi bin Hatim, apa yang menghalang kamu menyebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar? Siapa lagi yang lebih besar daripada Allah? Wahai Adi bin Hatim, apa yang menghalang kamu menyebut La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah? Siapa lagi Tuhan yang sebenar yang lain daripada Allah? Akhirnya Adi bin Hatim menyerah diri menganut agama Islam. Itulah penjelasan yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Marilah kita mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menyatakan kalimah Allah kepada orang-orang yang bukan Islam, dengan membuat peraturan sendiri dan cara sendiri yang lebih daripada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya perkataan Allah disebut dalam satu hadis, apabila seorang sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, ucapkan kepada saya berkenaan dengan Islam satu ucapan yang terang dan nyata, sehingga tidak perlu lagi saya bertanyakan orang lain. Jawab Rasulullah SAW, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqamah, berada di jalan yang betul. Barakallahu li wa lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Amin. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dengan sebenar-benar takwanya, dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap iman kita, menghisap amalan kita, menghisap akhlak perangai kita, sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran yang benar, yang lain daripadanya sesat, menyesatkan, membawa celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepadanya, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا
وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.